Okay, hai semua, Assalamualaikum. Saya sekarang ni sedang membuat pemilihan gambar-gambar wedding foto yang mana telah diambil oleh jurugambar saya sewaktu salah satu majlis perkahwinan yang berlaku di Kuala Lumpur. Okey, mungkin dalam gambar ni korang akan nampak saya membebel. Alright. Perkara pertama, kalau nak jadi fotografer perkahwinan ni, yang penting adalah kamera lah. Sebab kalau tak ada kamera, payah pula kita nak shoot, tak gitu. Itu yang paling penting lah. Yang pertama, nak jadi jurugambar mesti ada kamera. Alright. Syamin naik road mau masuk. Tak apa, no problem. Kalau you guys nak masuk, nak keluar, tak apa. Saya saja nak save video ni sebagai saya punya simpanan, sebab nak komen beberapa buah gambar lah. Okey. Yang pertama, kita tengok pada waktu make up. Waktu make up ni, di antara masalah yang timbul adalah apabila pasangan mempelai memilih juru make up yang salah lah. Apabila juru make up yang salah, so dia punya make up tu akan terlalu keras dan menyebabkan gambar tidak begitu menarik lah. Dia akan rosak, make up tu dalam gambar tu sendiri telah rosak. Jadi apa yang penting kat sini, sebagai jurugambar kita akan retouch gambar ni. Tetapi part yang paling pertama, make up artis tu perlu penting lah. Penting untuk supaya gambar you guys tak jadi hancur, tak cacar marbar lah. Syamin nak ada siapa yang tengah tengok ni? Alright. Okay. Bila nak shoot, yang pertama, bila kita dalam fotografi ni, terutama saya dalam bidang perkahwinan ni, di antara benda yang paling penting yang saya akan shoot, yang pertama sekali adalah persiapan. Salam. Kemudian kita akan pergi kepada detailing. Detailing ni macam pelamin, macam bunga-bunga pelamin, bunga tangan, kasut, pakaian pengantin dan sebagainya, sebelum kita pergi kepada majlis itu sendirilah. Okey. Alright. Sekejap. Saya tak nak bebel panjang sebenarnya ni, walaupun suka bebel kan. Tak ada orang komen ke? Tak ada orang komen ke? Sebab bila korang komen, baru ada interaksi dua hala kan. Okey. Takkan saya nak tunjuk gambar-gambar wedding ni kan, sebab kebanyakannya saya tidak puas hati. Sebabnya memang kita boleh retouch. That's why kenapa saya katakan kepada klien, you guys bayar fotografer ni bukan untuk untuk gambar yang ada-ada saja, tetapi you guys memerlukan gambar yang baik untuk majlis perkahwinan anda tu sendiri. Amboi, hilang terus suara ni. Dah dekat seminggu suara tak ada. Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Cik Sabki pun masuk Dr. Sabki. Assalamualaikum. Tak apa doktor, saya sedang membebel seorang-seorang sebab dapat gambar yang susah saya nak ceritakan. Walaupun gambar dia bagus, sebenarnya bagi saya gambar dia bagus, tetapi belum mencapai tahap yang saya inginkan. Kalau pakai original gambar boleh tak? Maksud kalau pakai original gambar boleh tak? Tu apa tu? Boleh saya dapatkan details kepada maksud kalau pakai original gambar tu? Saya akan cuba jawab, tapi saya perlu maksud yang saya boleh faham. Mungkin saya kurang arif dengan soalan ni. Mungkin boleh jelaskan sikit. Perjuangan lensa. Alright. Bukanlah pakar saya bukanlah pakar, tapi ingin saya berkongsi. Job retouch. Nak job retouch ke? Sorry lah, gambar wedding tak retouch mana pun. Kan? Kebanyakan jurugambar kita dah buat gambar yang elok lah. Cuma ada beberapa part je lah gambar tu kurang terang. Angle dia tak boleh. Perjuangan lensa, tak ada masalah kalau kita tak edit pun. Kita boleh terus print. Sebab majoriti dalam gambar-gambar Ainuddin Hatta Studio, tim kami buat gambar memang dah setting habis-habis. Maknanya kita pasang lighting, kita shoot gunakan lens yang sepatutnya, picture pula. Kita dah setting semualah. Supaya memudahkan proses sewaktu nak menjadikan album, sewaktu nak susun layout album tu lah. Jadi kebanyakan majoriti gambar-gambar kami dah pun elok lah. Sekejap saya tunjukkan sana. Saya kena convertkan gambar ni kepada JPEG supaya you guys boleh nampak macam mana hasil gambar yang sebenarnya tak edit pun. Sana browse. Okey. Sana. Okey, saya akan convertkan dulu kepada JPEG dan saya akan tunjukkan anda gambar ni saya tak edit pun lagi.
Sana. Mana folder dia ni? Okey. Sebab apa saya katakan boleh? Sebab saya dah buat. Memang tiap kebanyakan daripada klien kita, kita dah shoot elok dan kita tak tahu apa-apa yang kita nak retouch lagi selain daripada kulit lah. Kulit. Even though kulit pun kadang-kadang kita tak retouch. Sebab apa? Dengan penggunaan cahaya yang baik, dengan menggunakan lens yang betul, actually gambar dia orang dah akan jadi flawless. Maknanya dah elok lah. Suci murni sesuci embun pagi. Macam tu cakap orang. Sekejap mana sekejap. Banyak lah pula. Simpan kat mana tadi? Kita try save kat desktop dulu lah. Mana guys, saya pun tak ingat mana dia punya ni. Render. Sekejap saya render sekejap. Saya render supaya saya nak tunjukkan anda macam mana layout album tu selepas gambar tu. Kita dah shoot elok-elok supaya kita tak perlu retouch. Alright. Saya kalau dalam SOP syarikat saya, bila kita nak retouch satu gambar tu, kita adalah gambar yang kita nak besarkan supaya yang pertama pixel dia boleh capai apa yang kita nak print tu lah. Yang kedua, supaya gambar tu nampak lebih stunning, lebih jauh. Maknanya dia lebih nampak wow macam tu kan. Alright. Start saya tunjuk Okey, jap dia render jap. Alright, sebab saya guna editing software yang unik, so dia kena render. Kita panggil dia render. Alright, pakai 3D Max untuk buat album supaya album tu wow. tak ada bukan. Tipu je. Sana. Alright, dah siap render. Jadi bersedia untuk melihat Okey, saya tunjukkan anda. Ini gambar yang tiada langsung retouch, tetapi waktu shooting kita dah pun set up kita punya setup lighting dan sebagainya dah. You guys boleh tengok. Terbalik, hilang pula. Saya kena pegang kamera ni, minta maaf. Alright, this is the shots. Nampak? Ini kita tak ada retouch langsung Tiada retouch langsung waktu majlis pernikahan. Kita gunakan angle yang kita pilih. Lepas tu, walaupun design album ni saya tak boleh tunjuk sebenarnya, tapi tak apalah. Untuk pertanyaan tadi saya jawab, adakah boleh kita gunakan gambar yang original tanpa edit untuk print? Yes, you can do it. Kalau gambar you guys okay, elok, cun, kena pada jiwa you guys boleh print. Alright, like this, gambar-gambar macam ni. Okay, like this, macam ni. Okay, dah cukup saya tak banyak sebab nanti bosan lagi tengok muka aku kan. Alright, bukan apa, sebab saya masih nak buat lagi kerja ni. Alright, jadi itulah dia. Boleh, bukan tak boleh, sebab memang majority album kita tak pakai editing. Jap, saya ambil album ini, kita tengok hasil daripada printing pula Alright. Orang tanya perlu ke edit, kalau tak edit boleh ke terus print? Boleh, yes, memang boleh. Jawapannya memang boleh. Kepada perjuangan lensa tadi kan. Tengok cover depan. Okey, cover depan album ni tidak diedit Macam mana kita shoot supaya dia tak perlu edit pun, kita terus buat. So, jimat masa. Sebab apa? Kita nakkan gambar yang terbaik dan jimat the cost, masa tu lah. Even though kalau you guys punya, Allah, siapa pakai pen ni, rosak album aku. Alright, kalau you guys rasa perlu nak diedit, you guys edit, tak ada masalah. Sebab masing-masing ada cita rasa untuk gambar masing-masing. Like this. Nampak tak? Kita susun kasut, contoh gambar kasut. Even gambar kasut pun setting baik-baik macam ni. Cara susun kasut, angle apa, you guys nak nampak macam mana, that's it. So ini gambar yang tak edit Okey. Album ni ada dalam 40 page gambar tak edit. Okey, lagi gambar tak edit. Sana. Tadi page tu tak edit, tapi gambar biasa je lah. Alright, macam ni. You guys rasa okey, you guys nak print terus, you guys print terus lah. Macam ni, tak edit. Nampak? Okey kan? Kemaskan. Jarang saya nak tunjukkan album saya kepada orang lain selain daripada klien. Tetapi hari ni siapa yang tengok live bertuah lah. Sebab gambar saya pun tak adalah hebat mana kan. Sebab tu saya segan nak tunjuk. Tapi bolehlah untuk share-share hari ni sebab ada pertanyaan. Alright, lagi like this. Nampak tak?
Gambar ni tak perlu edit pun. Sebab adalah cara dia, kita kena shoot dengan baik lah. Kepakaran seseorang jurugambar tu ialah masing-masing ada kepakaran dia. Bagi pendapat saya, kalau you guys dapat hasilkan gambar pada ketika itu dan gambar itu boleh terus print, that's very good things yang you guys ada. Sebab apa, hari ni kebanyakan fotografer kehilangan skills untuk shoot dalam keadaan yang baik, yang dia terus dapat efek dan sebagainya. Okey. Yang sini baik. Yalah. Yang ni gambar yang diedit, ada enhancing sikit kat sini, yang di retouch. Yang sebelah ni gambar yang tak di retouch. Yang ni, kalau you guys tengok, ada dua gambar ni hampir sama. Saya print saja sebab satu nampak kain kembang, satu lagi ni just a feeling. Dia feeling kat tepi, tingkap macam tu kan. So saya print dua. So nampak tak ada banyak beza pun. Sebab saya pun tak tahu apa nak retouch. Hai Kak Annie, apa khabar? Saja nak share-share sebab tadi ada persoalan tentang album. Album tu kalau tak retouch okey tak kan? Boleh ke print? Boleh, memang boleh. Yang penting yang pertama sekali, you guys punya technical knowledge mesti tinggi. Bukanlah terlalu tinggi, tapi at least you guys tahu apa yang you guys nak shoot, you guys tahu apa resolution yang you guys perlu untuk printing. Sebab benda tu sangat penting. Sebab ada hari ni orang tak pakai flash, orang tak pakai apa, tetapi bila masalah yang timbul adalah bila dia nak print. Apa yang berlaku bila kita tak pakai flash? Yang pertama, dia akan a bit noisy sebab kita terpaksa, kalau contohnya dalam kawasan-kawasan yang agak gelap, kita terpaksa menggunakan ISO yang sangat tinggi. Bila ISO sangat tinggi menyebabkan noise ataupun pixelate, petak-petak putih dan sebagainya tu kan. So akan mengurangkan kualiti gambar itu sendiri. Apabila kurang kualiti gambar at the first place, maknanya korang shoot dah kurang kualiti gambar, apatah lagi bila printing. Sebab saya ada tanya beberapa jurugambar yang menggunakan teknik begitu. Tidak salah sebab masing-masing ada peminatnya yang tersendiri, tak ada masalah. So saya tanya dia, tak ada masalah ke seandainya kalau kita print gambar yang macam ni, sebab dia orang tak pakai flash. Dia katakan saya ada masalah seandainya melebihi daripada size ini. Size album ni bila lebih dia print lebih besar, gambar akan pecah. Itu yang saya maksudkan. Alright, kejap lagi saya, kalau you guys pernah tengok lah gambar-gambar saya di dinding dan sebagainya, besar-besar macam belakang ni, dia tak pixelate, dia sangat baik dan sangat elok. Besar saiz belakang, lebih besar daripada album kalau tak salah saya. Yes, lebih besar daripada album. Saya tak tipu, tapi gambar memang berkualiti tinggi. Itu at the first place. Itu menjadi apa yang saya terapkan dalam tim kami, itu quality printing. Sebab apa hari ni, kalau dikatakan wedding fotografi, mesti ada album. Bukannya sekadar soft copy untuk di-upload dekat Instagram ataupun Facebook. Betul tak? Alright. Hai Amir CR, apa khabar? Alright, kita tengok lagi. Ya. Okay. You guys boleh nampak ini kualiti yang kita kata tadi yang tak retouch. Okey, kita tengok yang gambar retouch pula. Gambar retouch contoh kat belakang ni, kita retouch. Saya retouchkan dia. Tujuan saya retouch, kalau sesuatu gambar yang saya ambil tu saya retouch, tujuannya adalah untuk menaikkan mood. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menambah dramatik. Maknanya dia ada cerita, dia ada depth dia, ada kita panggil ada dynamic range dia, dynamic range dan sebagainya, supaya gambar tu nampak lebih stunning, lebih wow dan lebih kontras dan lebih baik. Alright. Aperture 10 masuk, so kita kena end live ni. Alright. Hai, apa khabar Aperture 10? Alright. Kawan-kawan kita tu, mana gambar yang retouch memang tak banyak retouch sebenarnya. Sebab majoriti gambar event apa je nak retouch, betul tak? Takkan juga nak jadikan macam gambar fashion yang semuanya kena retouch, betul tak? Sebab gambar event mau pada natural lah. Right. Contoh gambar retouch. Saya naikkan mood dia, lampu dia sikit. Lepas tu ada beberapa lighting dan sebagainya. So, tak, saya bukan condemn fashion ke apa. Itu keperluan mereka. Ni macam event, macam saya berkahwinan, ini keperluan kami. Alright, saya tak salah sebab genre fotografi itu terlalu banyak dan dia ada peminatnya yang tersendiri dan dia ada cara dan gaya persembahannya yang tersendiri. Dan ini cara saya. Alright. Lagi apa? Album ni tak banyak retouch sebenarnya. Majority kalau you guys tengok pun macam tu, tak adalah banyak retouch. Tapi boleh lah boleh harap-harap you guys pun minat lah dengan gambar-gambar yang gini. Suka ke tak suka, wallahualam, takut kena kecam je ni. Gitu. Alright. So inilah dia. Jadi saya harap saya menjawab persoalan kepada perjuangan lensa tadi. Gambar tak edit tu boleh print tak?
Dan ini fotografer saya nanti. Ya, Abhijiten, hai. Abhijiten, nanti aku nak jumpa kau. Something. Okay? Alright. Minta maaf lah tak dapat jumpa, agak kelang kabut sikit sebab ada beberapa deadline yang perlu dikejar. Ini hanya sekadar mengisi masa lapang. Okay? Okay, itu dia. Jadi, nasib baik dia cover balik. Tak, saya tak ada condemn orang. Dalam video saya, insyaAllah saya tak ada condemn orang. Sebab masing-masing ada cita rasa dan sebagainya. Macam hari tu kita cerita pasal fotografer perempuan. Saya tahu isu tu sangat sensitif. Saya cuma nyatakan apa yang terfikir di fikiran saya. Dan juga macam saya cakap, kehadiran fotografer perempuan pun bagus untuk fotografer-fotografer lelaki yang single. Tak gitu? Macam tu. Alright. Jadi apa lagi soalan perjuangan lensa? Mungkin perjuangan lensa ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Jadi saya dah jawab tadi. Harap memuaskan hati lah. Walaupun saya tak ada suara kan nak menjawab. Alright. Okay. Hari ni kenapa saya suka gambar yang lebih natural? Mestilah ada nombor phone. Janganlah mengarut. Mesti ada nombor. Ada simpan. Gambar kita kat Instagram pun aku tak delete tau. Ada kat sana. Alright. Nanti tengok. Jangan lupa like. Gambar aku je tak ada dalam Instagram kau. Kan? Aku touching ni. Alright. Lagi apa? So, senang cerita. Wedding photographer ni bukan satu benda yang sangat singkat lah. Kadang-kadang ada jurugambar yang bukan ada jurugambar, ada klien ataupun customer. Saya tak salahkan customer untuk mencari package-package yang murah sebab duit mereka, kehendak mereka dan keperluan mereka. Dah print belum? Dah ada kat sana. Tapi nanti kita tengah live. Alright. Jadi apa? Apa tadi kita cerita? Pasal okay. Ada klien yang bertanya, kenapa jurugambar ni macam saya charge klien kan. Contohnya you punya event ni untuk videografi satu event 2,200. Contoh lah saya sebut 2,200. Ada yang 1,200. Kalau kau botol or produk. Alah, berkira awak tu pun bukan gambar wedding, kita masuk je. Tak apa. Alright. Jadi diorang tanya kenapa harga mahal sangat sedangkan kita nak video dalam 3 hingga 5 minit je. Okey, bukan masalah 3 hingga 5 minit itu. Itu bukan masalah dia. Yang masalah dia ni. Alright, you guys kena faham satu perkara. Bila kita shooting tak melibatkan hanya 3 minit atau 5 minit video tadi. Alright. Yang pertama, bila you guys hire seorang videographer atau fotografer, you guys kena tahu yang dia akan datang awal. Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Tak delete. Okay, itu yang pertama. Alright. Dia akan datang awal. Contohnya you guys nikah pukul 10, bersiap pukul 9. 9 tu dia lebih kurang macam tu, dia orang dah sampai lah. Menurut pengalaman saya lah. Pukul 9 dah sampai. Ada juga jurugambar yang bergantung macam mana you guys bincang dengan jurugambar korang. Kalau semakin kurang harga dia, semakin kurang lah masa bekerja. Macam you guys lah, kalau sebulan gaji 1,800, kalau korang ponteng, dia akan cut lah gaji. Betul tak? Alright. So, contoh you guys bayar 1,800. So dia akan datang lah awal, sejam ke, sejam setengah ke, that. Dia akan sampai, dia akan menggambarkan apa. Contoh kalau pernikahan, ada gambar, kasut, ada gambar, bunga tangan, ada gambar, baju. Macam tadi saya tunjuk, macam tadi. Contoh. Kita bukan Allahu Akbar. Kita bukan kerja dalam masa 2-3 hari, 2-3 minit. Lama kita kerja. Sekejap Ni gambar yang awal sekali. Ni, yang pertama sekali. Belum korang pakai dah ambil. Alright. Kasut, baju, tie dan sebagainya. Sebab apa kita ambil benda tu penting? Sebab itu adalah apa yang korang spend, apa yang korang belanjakan untuk majlis perkahwinan korang. Itu yang pertama. Thank you Afif. Alright, itu yang pertama. Okey, yang keduanya, dia akan ambil gambar you guys. Kalau perempuan yang ada fotografer meletakkan macam saya, kalau you guys bertudung, kita tak ambil gambar waktu you guys tak bertudung lah. Maknanya kita akan ambil apa barang-barang yang perlu kita shoot, hantaran, macam tadi kasut, baju, detailing. Macam you guys ada pelamin, mini pelamin, ada dog gift, ada kad kahwin dan sebagainya. Kalau ada di situ, itulah benda-benda yang kita akan ambil gambar. Sebab itu benda yang penting. Sebab dia memories yang takkan berulang lagi. Dia hanya sekali seumur hidup. Kecuali kalau yang kahwin 2 dan 3. Tak salah, tapi tetap dia adalah memori yang pertama. Sebab isteri pertama, kedua dan ketiga adalah memori yang berbeza. Betul tak saya cakap? Okay. Even though saya pun pernah shoot yang orang kahwin 2 dan 3. Okay.
Itu bukan masalah. Itu keputusan pada dia bagaimana dia berbincang dan menyelesaikan masalah bersama dengan keluarga dia. Dan saya tengok semuanya happy dan baik-baik belaka. Alright. Kemudian, contohnya kita bekerja tadi daripada pukul 9 pagi. 9 pagi, okey, nak pergi nikah ni, bersiap 1 jam, 2 jamnya tu pergi kepada nikah. Nikah sejam, kalau imam datang lambat dah delay sejam. Contoh, ini probability ataupun kemungkinan yang boleh berlaku lambat sejam. Ada juga wedding yang lambat 2 jam sebab imam datang lambat, terlupa bangun pagi. Contoh tak ada imam baik cuma dia terlambat datang sebab banyak majlis kan untuk dinikahkan. Alright. Dia datang sejam lewat. Bila datang sejam lewat, itu pun dah melibatkan kos masa jurugambar sebab dia datang, jurugambar takkan datang waktu nak akad tu saja semata-mata, tidak, dia akan datang awal, confirm dia akan datang awal. Mana-mana jurugambar perkahwinan sama, dia akan datang awal supaya tak ada benda yang dia orang miss dan supaya you guys takkan rasa kecil hati dengan kelewatan mereka. Alright. Kita tengok lagi. Selepas itu nikah, proses nikah. Lepas nikah ada batal wuduk lelaki. Okey, sebelum tu dia ada solat after nikah. Lepas tu batal wuduk. Lepas batal wuduk, bergambar bersama keluarga. Contoh, kat situ dia dah makan 5 jam untuk pagi. Kemudian dia balik ke rumah. Kalau contohlah, ni saya ceritakan contoh kerja sehari yang melibatkan 2 event satu hari. Maknanya nikah dan sanding dalam hari yang sama. Okey, balik ke rumah, tukar make up dan sebagainya. Daripada make up yang cair ditegangkan balik, yang mana botox dah kurang dicocok balik, yang mana vitamin kurang dicocok lagi, yang mana bedak dah kurang ditambah lagi. Itu proses yang akan berlaku. Kemudian pakai baju itu pun akan digambar pakaian yang baru, kasut yang baru, bunga yang baru dan sebagainya yang baru. Okay. Kemudian tiba waktu untuk bersanding. Berarak pukul 1, contohnya 1 atau 1:30. Berarak masuk ke pelamin. Sampai ke pelamin, lepas pelamin merenjis. Lepas merenjis, makan beradab, potong kek. Lepas potong kek, bergambar bersama keluarga. Lepas gambar bersama keluarga, gambar kat pelamin. Lepas gambar pelamin, outdoor pula. Kat situ dah makan lagi dalam 5-6 jam lagi. Alright. Nampak tak? Proses yang you guys kata nak hasilkan video 3 ke 5 minit tu telah makan masa hampir 10 jam. Alright. Imam sarapan kat Starbucks, kopi habis. Itulah Starbucks masalahnya dapat banyak permintaan, that's why habis. Alright. Kemudian 10 jam dah habis 10 jam tadi. Dah habis 10 jam tadi, dah outdoor, pumpam dan sebagainya. Gambar tadi akan dibawa balik ke markas, ke office lah, untuk proses kopi, untuk proses backup. Kopi pula, first copy, master copy, dia akan copy dalam satu hard disk. Second, dia akan backup lagi satu hard disk. Dah 2 hard disk, melibatkan kos lagi. Lepas tu baru berlaku pula proses editing, proses enhancing, proses video editing, proses layout dan sebagainya. Itu pun memakan masa. Paling kuat, paling tinggi, paling lama seminggu. Paling lama lah. Alright. Kemudian nak check out dia punya final product, adakah okey ke tak okey. Dan hantar printing berapa lama pula kan. Tunggu printing siap dan pumpam makan masa sebulan contohnya. Alright. So, adakah you guys nampak bayaran harga 1,800 itu terlalu tinggi sedangkan kos dia melibatkan masa sampai sebulan. Dan 1,800 tu bukannya semua itu adalah keuntungan jurugambar, tidak. Kos album berapa, kos produk berapa, kos minyak berapa, kos kontak berapa, internet bill dan sebagainya, itu termasuk di bawah tu. Tak adalah kita minta contohnya equipment pun dia ada had dan limit yang mana dia orang kena maintain balik kamera tu. Contoh saya pakai Fujifilm. Ni Fujifilm lah. Ini adalah second body ke saya. First body is D750. In case kalau D750 dia punya kita panggil shutter count tu habis, dia melibatkan kos lagi. Jadi adakah sebagai klien kita minta contohnya shutter count tu habis dan kita perlu laburkan lagi 1,700 untuk tukar dia punya shutter count, adakah kita akan minta klien 1,700? Tidak, kita tidak minta 1,700, tetapi kita cuma meminta kepada klien menghargai karya kami, menerima karya kami dengan baik dan membayar kami dengan harga yang sewajarnya. So, ada jurugambar yang harga dia rendah, ada jurugambar yang harga dia tinggi. Itu bukan satu masalah. Sebab apa? Perbezaan ni timbul apabila pertama, equipment. Ada yang menggunakan equipment yang biasa-biasa saja. Okey, itu yang pertama. Ada juga yang menggunakan
equipment yang sangat mahal. Itu yang kedua. Video editing memang ambil masa untuk satukan semua gambar. Betul, saya faham tugasan video editing, dan bagi saya video editing perlukan bayaran yang lebih tinggi. Sebab yang pertama, equipment dia sangat mahal. Stabilizer, dia punya slider, dia punya, lagi ada beberapa equipment yang baru. Kamera juga memerlukan kamera yang bagus. Sebab apa? Kalau tak bagus, yang pertama dia akan heating, panas. Lepas tu memory card kena tinggi, kena power, kena laju. Memory card yang laju sekurang-kurangnya harga dia RM150 di pasaran. Memory card kecil ni kot kenapa RM150? You guys boleh bayangkan tak betapa seorang jurugambar tu nak menghasilkan satu produk yang sangat baik untuk para pelanggan dia. Macam saya pun, setiap tahun orang duk saving duit, tapi saya terpaksa laburkan duit untuk mendapatkan equipment yang baik supaya gambar dapat dinaik taraf. Supaya gambar-gambar klien kita dari masa ke semasa akan bertambah baik, dan klien pun akan happy. Betul tak? Klien memang saya faham dia ada pilihan harga dan sebagainya, tapi tempat pertama yang dia orang letakkan adalah kualiti. Betul tak? Seandainya kualiti itu tak ada, akan berlakulah pergaduhan di antara pelanggan dan juga jurugambar tu. Kita tak nak benda ni berlaku. That's why you guys kena pilih fotografer yang lama dalam bidang ni, yang betul-betul buat bisnes ni, yang betul-betul full time, yang betul-betul establish ada company, dan dia sangat tahu akan apa yang dia nak buat. Memang betul kadang-kadang ada jurugambar macam saya ada hadapi masalah bila kita dah create the team, kita dah ada jurugambar yang kita latih, kita dah ada jurugambar yang kita pilih, dan kita dah ada equipment yang kita beli dan supply kepada kita punya jurugambar supaya gambar you guys menarik. Tetapi diorang nak juga Ainuddin Hatta turun. Saya bukan tak nak turun, saya akan turun. Saya memang akan turun seandainya job tu tidak bertindih dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah latih jurugambar kita nak menghasilkan gambar yang hampir serupa dan tidak ada beza. So karya Ainuddin Hatta Studio tidak akan berada dalam company yang lain, dan karya company lain tidak akan berada dalam company Ainuddin Hatta Studio. Itulah yang membezakan kami dengan fotografer lain, dan membezakan fotografer lain dengan kami. Itu beza dia. Alright. So mana-mana yang belum ada jurugambar boleh try contact kami lah. Sambil Hai Nurul Amira Zainuddin pun masuk. Hari ni kita bersembang fotografi. Sebenarnya mula-mula tadi nak buat kerja, tapi manakah ada soalan daripada sahabat kita tadi tentang adakah gambar original tu boleh diprint? Yes, boleh print dan tak ada masalah. Okey, lagi. So, kos album, kos minyak dan sebagainya kita dah cerita. Klien, saya minta kepada klien supaya memahami jurugambar anda dan percaya dengan jurugambar anda. Macam mana anda percaya kepada wedding planner anda walaupun anda ditipu? Contoh, banyak kes. Saya cerita banyak kes yang you guys bayar wedding planner dengan harga berapa ribu dan sebagainya. Kemudian wedding planner bagi benda yang tak sepatutnya. Saya tak salahkan wedding planner, sebab ramai wedding planner yang saya jumpa semua bagus, semua hebat, dan semua berada dalam industri dengan landasan yang betul. Tetapi ada yang cuba mengambil kesempatan di atas peluang-peluang yang ada ni. Mereka mengambil kesempatan di atas peluang. KS pun masuk. KS, kita cerita beberapa pasal fotografi dan juga ni sekarang ni topik pasal market sikit lah. Tentang apa? Wedding planner. Kita bukan condemn wedding planner. Tidak. Contohlah, you guys bayar wedding planner tadi. Tadi sampai mana lah, tengok dah lupa dah. Excited tengok KS masuk kan. Alright, wedding planner. Macam itulah. Even wedding planner, you guys sanggup percaya walaupun ada wedding planner yang menipu you guys. Sedangkan you guys tak tahu latar belakang. Ini paling penting. Paling penting ni, orang ramai lupa nak cari latar belakang wedding planner ataupun jurugambar anda. Cari dan kenal mereka. Berapa tahun dia berkecimpung, apa wedding yang dia buat. Tak semestinya wedding artis, sebab ada juga wedding planner yang sponsor je artis pun ada je yang datang minta kat kami, boleh kami nak sponsor. No, bukan kita tak nak bagi sponsor, sebab ramai lagi orang yang memerlukan sponsor compare to artis. Alright, memang betul dia boleh buat menaikkan brand awareness, tapi sejauh manakah pulangan itu? Alright, tak ada masalah bagi siapa nak sponsor lah. Itu bergantung kepada capability anda punya kewangan dan sebagainya. Alright, jadi you guys kena tahu latar belakang dia, hasil karya dia, macam mana dia bekerja, lepas tu berapa lama dia deliver benda dan sebagainya, professionalism dia dan sebagainya. Itu sangat penting. Alright, ramai yang tengok harga kat internet ni, bukan saya tak perasan, banyak sangat yang request harga pelamin 1,500, 500. Bukan tak boleh, saya faham. Even though saya pun tak tahu, satu hari nanti saya kahwin pun mungkin akan ambil rendah kemungkinan. Tetapi you guys faham hari ni
quality tu ada, dan you guys perlu set masa betul-betul. Alright, contohnya kalau you guys nak ambil fotografer, you guys set lah setahun. Contohnya, booking hari ni, ujung tahun nak kahwin, contoh. That's good lah, that's not the problem, not a big problem lah, sebab melibatkan kos yang tidak terlalu besar. Tapi kalau macam wedding planner, you guys nak yang elok, at least elok ni kalau saya tengok dalam pengalaman saya, 25,000, 20,000, 10,000, 10,000, 15,000 lah, 15,000 dan ke atas tu saya rasa ramai lagi tidak kecewa lah. Tapi kalau you guys tengok berita-berita viral dan sebagainya ni, kalau bawah 5,000 je mesti ada problem, betul tak? Mesti ada problem. Sebab apa? You guys bayangkan kalau saya tengok, sebab saya bersahabat dengan Khairul Syaril, Principal of KS Entourage ni, kita kira cerita kos je. You guys tak 3,500, 1,500 lah nak dapatkan pelamin. Sewa itu bunga lagi, lepas tu transportation lori pun dah dekat 1,000 dah, pergi dan balik. Nampak tak kos tu? Kalau 1,500 dah letak, confirm lah dia tak balik modal, betul tak? Nak kerja lagi, habis tenaga kerja dia orang tak bayar. Dan itulah menyebabkan dia orang lari. You guys bayar 1,500 untuk pelamin yang, lepas tu korang minta yang ridiculous, yang merepek-repek dan sebagainya, nak besar, nak macam KS Entourage, tapi nak bayar 1,000 contohnya. Memang tak dapat lah, sebab itu beza. At least 16k tu pun yang simple. Betul. So kat situ dia orang akan play around with your budget. Even though photographer pun sama, dia akan play around with your budget sebenarnya. Entahlah macam mana saya cakap. Pernah satu ketika saya buat marketing, kebanyakan yang direct dengan saya lah. Kalau dia datang sendiri, saya takkan cakap album apa yang you guys dapat. Tapi you guys kena trust saya, apa album yang saya bagi itulah yang terbaik, dan kebanyakan mereka terima. Kalau yang jenis klien macam ni, saya jarang lah, saya tak pernah lagi dengar komplain, tetapi dia orang terima dan happy. Even though layout kita tak sama macam orang lain, kita buat layout special dan sebagainya, dia pun happy. Lepas tu kita fotografer, kita adalah orang sini, wedding planner ke, fashion photographer ke, wedding photographer ke, ataupun apa-apa yang berkaitan dengan karya seni ni, mereka ni dah tahu apa yang you guys nak. You guys just follow the budget, apa yang dia orang bagi tahu, dia akan play around with the budget, dan dia akan berikan yang terbaik untuk anda. Sebab apa? Memang betul peniaga ni memang semua nak untung, tetapi macam kami di bidang seni ni, kami nakkan kepuasan berseni tu. Mana berkarya tu. Kita suka untuk pelanggan kita happy dengan apa yang kita bagi. Macam klien-klien kat belakang ni, bukan murah dia orang bayar, tapi kita nak dia orang happy. Bila dia orang happy, dia orang bayar dengan apa yang kita bagi harga, kita pun akan output kita tengok beza, sangat beza dengan orang lain. Sebab apa? Kita terlalu happy. Bukan mana saya menindas ataupun membeza-bezakan di antara orang lain yang ambil package dengan ini dan tersudut. Tidak. Kita still akan bagi yang terbaik, tetapi adalah kurangnya. Contohnya macam klien belakang ni bayar mahal kan. Bila bayar mahal, kita akan bawa equipment yang sangat banyak. Contohnya macam wedding planner, you guys bayar mahal, dia akan bawa, kalau selalu wedding planner ni bawa bunga-bunga yang artificial, hari ni dia bawa fresh flowers. Contohnya, fresh flowers ni akan memberikan impact yang sangat besar dalam gambar sebenarnya. Sebab apa? Compare daripada gambar yang artificial ni, you guys gambar tu akan nampak lebih dull. Tetapi kalau you guys pakai fresh flower, gambar dia akan nampak lebih tak tahu nak cakap, memang cantik. Contoh ada tak dalam ni? Saya dapat tunjukkan fresh flowers lah, yang artificial saya malah nak cari. Sekejap lah, saya tunjukkan anda macam mana dia dalam gambar. Ni, ini adalah fresh flowers dalam gambar. Dekat tangan pun cantik lah. Nampak? Tapi kalau artificial, dia takkan jadi macam tu. Sekejap, kalau you guys benarkan saya untuk mencari kejap, kalau jumpa artificial, bunga artificial dalam gambar. Ini penting. Sebab apa saya ceritakan? Sebab decoration dan apa yang you guys ada dalam waktu wedding tu memainkan peranan juga untuk kami hasilkan gambar. Sebab bayangkan kalau you guys buat dekat tempat yang tak semenggah, lepas tu you guys pilih barang yang tidak berkualiti, lepas tu korang expect kita orang dapat menghasilkan satu gambar seperti di dalam istana. Tidak ya. Melainkan you guys bayar lebih untuk kita buat retouching, kita buat photo impose, ataupun kita panggil apa saya dah malas nak recall dia punya istilah tu lah. Right, Jap. Ada tak? Pakai bunga biasa. Saya boleh tunjuk bunga, tapi saya tak boleh tunjuk muka dia. Sana nanti orangnya kecil hati, tak bagus. Alright. Saya bukan kata tu, bergantung pada kemampuan anda lah untuk memilih. Okey, ada bunganya ada. Ni bunga betul ke bunga apa ni?
Tapi saya rasa artificial sebab ada habuk. Sebab ada habuk. Sebab ada habuk. Alright, sekejap ni bunga artificial. Dia tak begitu menyerlah color dia. Nampak? Ni artificial lah ni. Okay, done. Cukup. Okay. Benda-benda macam ni main peranan main peranan dalam wedding anda. Dan memanglah saya faham lah sebab angle pun main peranan untuk jadikan gambar tadi. Saya pula tengok macam cantik pula gambar artificial walaupun artificial. Itu peranan jurugambar, tapi waktu event ada lebih you guys pakai artificial flowers. Alright. Dah masuk bab wedding planner pula. Okay, kalau you guys nak wedding planner boleh panggil saya. Saya akan buat yang simple pakai kayu belakang ni. Hipster orang cakap. Okay. Lagi apa? Itu. So kita dah cerita tadi pasal jurugambar. Yang pertama pasal soalan tadi, gambar original boleh ke tak, dan majoriti gambar wedding kita memang original kita print, dan dia orang dah dapat gambar dalam tu, dia orang boleh terus print. Yang pertama dia orang boleh terus print. Yang pertama dia orang boleh terus print. Yang kedua dia orang boleh terus post dekat Facebook atau Instagram. Tak perlu nak edit dulu baru nak upload. Tidak perlu. Kecuali kalau gambar tu a bit darker dan you guys minat yang cerah, you guys cerahkan lah. Alright. Yang ketiga, entah, semua dah lengkap kot saya rasa. You guys dah dapat, even though kita orang berani ambil shoot and burn, selepas dia shoot and burn, lepas event kita orang terus masukkan dalam pendrive, you guys boleh guna. Saya sokong Abang Ainuddin, gambar dia memang lawa kot. Buktinya gambar saya masa wedding memang best, servis mantap. Lawan pula. Okay. Alright, thank you Abang Fikri. Abang Fikri ni toki sate tau. Toki sate first. Yang kedua, dia adalah jurubekam profesional. Bagi saya profesional lah sebab dia tahu banyak benda tentang kesihatan. You guys should follow dia untuk ni juga kesihatan anda. Alright, terima kasih Abang Fikri. Saya rasa di antara pengalaman yang menarik dengan Abang Fikri ni, kita shoot dekat ladang kuda. Kita shoot kat ladang kuda bersama dengan kuda-kudanya. Dia ada satu kuda yang tak tahu, dia sangat minat. Yang saya ingat, kuda tu ekor dia gini, yang dikatakan baka Arab ataupun kuda Nabi. Tak salah saya lah. Betul tak Abang Fikri? Menarik tau shoot dia. Walaupun pada ketika tu baru nak wife dia baru nak kenal kuda, tetapi kita dapat menghasilkan gambar yang baik. Saya tak tahu saya ada dalam iPad ke tak, sebab saya dah lama tak transfer gambar dalam iPad ni. Sekejap saya check. Saya takut tak ada sebab banyak simpanan komputer. Tak ada. Ni yang lama-lama sebelum wedding Abang Fikri lagi. Gila punya minat, bukan sangat minat je kan. Abang Fikri pun ada kata kat saya bahawa kuda ni bagus untuk membetulkan tulang pinggang. Juga akan naik gede, pinggang korang akan baik. Patutlah Nabi suka berkuda. Nampak baiknya. Bagus Abang Fikri ni. Alright, contoh lagi. Okay, ni kebanyakan kalau siapa dapat iPad saya habis dalam ni semua adalah gambar raw yang mana kita shoot tak diedit dan terus boleh upload. Contoh, saya ambil contoh sana. Ni shoot kat Putrajaya. Tak nampak ke? Silau pula dia. Tu kat Putrajaya. Ni shoot direct, terus kita transfer gunakan wireless ke dalam iPad ni. Lagi dalam condition lighting yang agak payah, dewan yang agak gelap, lepas tu ada lampu yang orang kata apa, purple dan sebagainya tu, kita dapat gambar yang macam ni. Nampak tak? Skin tone bagus, lighting pun okey, cun, color purple tak hilang. Nampak? Adalah caranya. Okey, kalau retouch contohnya kita tunjuk gambar yang retouch. Contoh retouch gambar ni. Gambar favorite. Ramai orang suka. Gambar di kapal. Ni retouch. Yang ni sebab klien ni kerja kapal dan dia suka nak bazirkan duit. Jadi kita buat. Thank you kepada klien ni. Dia menyebabkan saya sangat happy sebab kita dapat gambar-gambar konseptual yang macam ni. Alright, lagi. Almost 5K. Tersebut pula. Alright, lagi
Kalau korang tengok, saya paling gemar gambar ni. Mana pula gambar tu? Ada gambar yang saya buat saja gelap dan sebagainya, ada sebab. Ada juga yang terlalu cerah, ada sebab. Dan majoriti saya akan gunakan lighting supaya gambar tu lebih optimum dan gambar terjadi terlalu teruk lah. Alright, panjang juga kita bersembang ini. Sana. Okey, contoh gambar macam ni. You guys nak dapatkan terang semua clear. Daripada hujung sini ke hujung sini semua clear. Macam mana cara dia? Sedangkan kat depan tak ada lampu. So kita kena bawa equipment lah. That's why lah. Klien ni pun di antara klien kesayangan juga. Pilot gitu. Thank you very much. So hire lah Inu di atas studio. Penat-penat cari lagi buat apa? Tak gitu. Gitu. Din. Tak gitu. Gitu. Tak ada live. Alright, lagi gambar. Banyak sebenarnya gambar dalam ni. Tak nak cerita je. Cuma klien kalau nak tengok banyak-banyak, datang jumpa kita. Set je appointment dan kita akan bantu anda pilih package yang terbaik untuk anda berdasarkan bajet apa yang anda ada, dan kita pun akan propose bajet yang kita dah sediakan. Bukan bajet untuk bagi korang, tapi bajet package tu lah. Alright. Lagi apa? Saya tak boleh tunjuk semua, nanti orang plagiat sebab banyak sangat tiru gambar kita kan. Sekarang lah katakan macam tu. Tak salah sebenarnya, tapi kredit lah sikit macam tu. Sebab tu kalau you guys perasan dekat IG saya dah kurang upload gambar sebab plagiat. Bukanlah tak happy sebab adalah peminat dia, tapi limit lah kita punya idea tu sebab kita je kena fikir orang lain tiru, again. Ni contoh dekat kita shoot kat Indonesia. Ini untuk fashion lah. You guys tengok, siap dah semua. Lampu, lighting, cropping, gambar elok-elok. Cun punya shoot pakai lighting lah. Dapat gambar macam tu. Tak gitu. Alright, lagi. Banyak gambar lama-lama lah. Lagi. Okey, ni pun ada satu klien juga ni. Okey, klien ni dia hire fotografer lain, bukan kita lah. So saya cover untuk wedding planner, tapi dia minta gambar kita sebab gambar kita lebih baik daripada jurugambar dia. Klien ni ceria je. Lupa baik saya slide kan, tunjuk bukti bahawa ini adalah gambar raw sepanjang event tu. Ini apa? Ni tempat lain. Apa tunggu lagi? Hai Ainudin Hatta Studio lah. Ainudin Hatta Studio. Follow Instagram kita orang. Follow IG kita orang. IG tu Instagram. Follow Facebook kita orang. Tengok website kita orang. Macam tu. Alright. Jadi ada soalan tak? Alip Pikal pun dah masuk ni. Siapa dia masih bersama dengan saya? Syami Night Road lah. Takut kita. Syami Night Road ni dia macam CCTV tau, memerhati je. Okay. Lagi apa? Saya suka retouch, tapi retouching saya hanya akan lakukan untuk yang bayar setimpal dengan retouching tu lah. Dapat juga, orang lain pun dapat juga retouch, semua tak adalah se-heavy dan sebanyak yang sepatutnya lah. Macam ni, ni setting lighting ya. Ada orang kata pakai lampu apa dan sebagainya. Ni semua setting. Everything was set up. Thank you juga kat klien ni. Ni shoot kat Melaka, Pantai Kelebang. Almost 6,000. Jadi jika you guys nampak gambar fotografer lain yang biasa ataupun tidaklah segah juru-gambar lain, ataupun you guys rasa ada minat macam satu fotografer ni cantik tapi kenapa tak dapat gambar macam tu kan, harga pemain peranan, pengalaman pemain peranan, yes, lupa pula, boleh gagap tiba-tiba. Ni kat Pullman gambar ni.
I love so much this. Kerabat di Raja Perak. Thank you very much. Jangan tengok lama-lama, nanti rindu. Okay, that's all. So, Syamin, CCTV kan. Alright, thank you very much semua untuk watching, for watching this video, dan please subscribe kat bawah. Subscribe, ada subscribe budget je. Okay, so kita akan jumpa lagi di lain masa. Hari saya kongsikan sedikit tentang fotografi, dan kalau you guys rajin sharekan, insyaAllah mudah-mudahan you guys beri peluang untuk kami punya perniagaan, dan Allah akan membalas anda dengan rezeki yang berbeza ataupun daripada tempat yang tidak disangka-sangka, seperti mana yang disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada viewers yang sudi komen, yang sudi berbicara, yang sudi berkongsi pendapat, yang sudi bertanya dan sebagainya. Saya hargai pertanyaan, saya hargai cadangan, saya hargai segala-gala benda yang anda kongsikan bersama saya di sini di Ainuddin Hatta Studio. Saya pernah t-shirt ni RM30. Alright, thank you very much, dan kita akan jumpa lagi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di luar sana. InsyaAllah kita akan set masa, kita akan jumpa dan sebagainya. Berikan saya pendapat di bawah ni, komen di bawah ni untuk topik yang seterusnya. Maybe saya akan kupaskan sedikit berdasarkan ilmu saya yang cetek ni, untuk anda, untuk tetapan rakan-rakan yang baru ataupun yang lama dalam industri fotografi. Dan saya pastinya ramai jurugambar-jurugambar yang baru yang ingin tahu apa perkembangan industri fotografi perkahwinan dan fotografi lain hari ini. Saya mungkin boleh dapat berikan pandangan terhadap fotografi perkahwinan sebab itu adalah bidang saya, tetapi mungkin pendapat daripada wedding, fashion fotografi dan sebagainya, saya perlu menjemput orang untuk bersama di dalam live kita. Terima kasih semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Check it out. Siapa bagi live? Siapa bagi like? Siapa tu? Love boleh? Love. Macam mana love? Macam ni. Sini. Friendzone. Macam mana? Friendzone. Alright, thank you. Thank you, Jamin. Assalamualaikum, jumpa lagi. Rindu nak lepak dengan korang. Yang penting saya nak siapkan benda ni. Siap je benda ni, esok lusa dah boleh lepak. Sebab ada lagi 2 tugasan yang mengejar deadline. Thank you. Assalamualaikum. Check it out.